Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak berkongsi macam mana kita nak add on breakout rooms dalam Google Meet. Okey, yang pertama seperti biasa kita akan masuk ke Google Chrome. Okey, browser ni dah masuk dekat sini. Cikgu-cikgu boleh pilih. Ni nampak tak apps dekat sebelah kiri atas ni. Okey, klik kat situ show apps. Okey, sorry background saya colourful, dia tenggelam sikit. Tak apa. Yang penting kita akan pilih web store ni. Okey, klik pada web store ni. Dah keluar yang ni, paparan ni kita boleh type dekat search the store ni. Kita cari breakout rooms Google Meet. Okey, breakout rooms Google Meet. Okey, dah keluar hasil carian kita. Okey, akan ada beberapa pilihan. Okey, sebenarnya ada lagi kan. Jadi kalau boleh pastikan kita pilih Google Meet Breakout Room by Robert Hudak. Okey, klik dekat sini. Okey, kita akan bila dah klik kat sini, boleh pilih kat sini. Okey, sebab saya dah ada Google Meet Breakout Rooms ni, jadi dia adalah button remove. Siapa yang baru nak masukkan, dekat sini akan button untuk add to Chrome. Tak silap, lebih kurang macam itulah. So, bila kita dah klik, kita tekan je untuk masukkan extension ni. Masukkan nak add on extension ni, maka bila dah masuk, dekat mana kita nak cari nak kat mana Google Meet Breakout Rooms ni. Okey, jangan risau, pergi ke belah kanan, nampak tak simbol macam ni. Sini simbol extension. Simbol extension, klik dekat sini akan ada beberapa extension yang kita dah pilih. Antaranya ialah Google Meet Breakout Rooms. Jadi untuk kita appearkan dekat sini, kita pinkan. Okey, bila kita pinkan ada kat sini kan. So, next step, klik pada simbol breakout rooms ni. Okey, so that dia akan appear. Yang ni saya minimizekan supaya tak nampak banyak-banyak sangat tertingkap. So, kita besarkan. Okey, macam ni rupa breakout rooms. Okey, breakout rooms ni lebih kepada satu ruangan kita setkan kita punya kelas ke, kita punya courses. Jadi langkah yang pertama, bila dah masuk dekat sini ruangan ni, kita akan nampak meet, rooms dan courses. Okey, yang pertama klik courses. Courses ni untuk kita create lah kita punya kelas ke apa-apa kan. Okey, contoh macam saya, yang ni yang sudah sedia ada. Jadi saya nak tambah. Okey, siapa yang kalau tak ada lagi kelas dia, okey, dia boleh klik tambah. So, bila tambah kat sini, tagkan di sini, contoh saya nak ASK tingkatan 2. ASK tingkatan 2, description ni kalau tak masukkan pun tak apa. So, lepas kita dah masukkan kita punya courses ataupun kelas atau subjek ke, biologi ke, fizik ke, matematik ke, terpulang lah kan. So, kita jangan lupa tekan save. Kalau kita tak tekan save, memang tak ada dalam courses ni. Okey, lepas kita dah create ni, kita pergi pada rooms. Sebab apa pentingnya courses ni tadi? Sebab dekat ruangan meet dengan rooms ni kita nak pilih. Contoh macam ni kan. Course apa yang sekejap lagi kita nak buat. Contohnya kejap lagi saya nak buat kelas dengan ASK tingkatan 2 kan. Jadi saya pilih course. Saya pilih ASK tingkatan 2. Okey, ASK tingkatan 2 saya mengajar 2 kelas. Okey, saya mengajar 2 kelas. So, sama ada saya nak combine dua-dua kelas tu dalam Google Meet ataupun saya nak buat satu kelas je. Contohnya 2A. 2A saya kerja 2A ada 20 orang, jadi saya nak buat 4 kumpulan. Jadi macam mana saya nak tambah kumpulan-kumpulan tu? Tekan button tambah ni, 1, 2, 3, 4. Okey, dah dapat 4 kumpulan. Kita typekan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan yang terakhir ialah kumpulan 4. Okey, akan ada 4 kumpulan lagi yang akan beraktiviti. Kelas saya ada 20 orang, saya nak buat 4 kumpulan bagi kelas ASK 2A. Okey, contohnya saya boleh gunakan benda yang sama untuk kelas 2B.
Okey, lepas kita dah create berapa kumpulan yang kita nak buat, jangan lupa tekan save. Okey, bila kita dah tekan save, automatic breakout rooms akan generate link-link Google Meet yang tersendiri. Okey, main ni adalah ruangan classroom, main classroom, di mana macam saya, pelajar-pelajar saya semua akan masuk dulu link ni. Lepas saya dah mengajar, saya dah bagikan tugasan kepada setiap kumpulan, maka saya akan bagi link setiap kumpulan di dalam main room sebelum budak-budak ni left lah. Lepas kita dah create group, kita dah create link, maka seterusnya kita nak generate kita punya Google Meet. Tekan dekat Meet. Tekan dekat Meet, kemudian kita tekan start class. Start class ni, course yang saya pilih tadi kalau ASK tingkatan 2 lah kan. Breakouts ni untuk apa? Yang ni untuk menunjukkan berapa paparan Google Meet yang akan muncul di skrin laptop atau skrin komputer kita. Contohnya macam saya nak bagi, saya boleh nampak ke 4 kelas, ke 4 kumpulan sekaligus. Jadi saya klik 4 breakouts. Bila saya dah klik course, saya dah pilih course, saya dah pilih berapa paparan, terus saya klik kepada open main and breakouts. Yang ni kayak ni. Kita boleh nampak tu. Nampak tak? Bila dia naik, tiba-tiba dia hilang. Jangan risau, kita boleh tengok pada bawah ni. Tengok dekat bawah ni ada banyak tertingkap. Akan ada tertingkap. Kita tekan kepada tertingkap utama iaitu main sini. Main. Kemudian baru kita main ni pun buka dulu. Join. Jangan lupa join. Sekarang ni saya dah join dalam tertingkap utama ataupun main classroom. Saya dah join dalam main classroom. So student-student saya semua pun dah saya invite masuk dalam main classroom. Dah habis bahagi tugas, maka saya akan bagi link-link tu dekat dalam chat. Dekat chat saya akan bagilah kumpulan 1, link dia apa, macam mana kita nak dapat, kita dapatkan daripada breakout tadi lah. Nak tengok balik breakout tu, klik balik dekat bawah ni, banyak window kan. Klik balik kat breakout rooms ni. Kita pergi dekat, kita klik dekat rooms. Pergi dekat rooms, kat sini kan ada link dia kan. So kumpulan 1 dia punya ni saya copy paste. Saya copy, kemudian saya cari balik dekat saya punya main. So kumpulan 1 dia punya link yang ni. Share kan. Kemudian kumpulan 2 dan seterusnya pun saya akan share macam tu lah. Klik dekat breakout. Klik kat breakout. Share juga dekat main. Macam tu lah. Nampak kan? Macam mana saya share dekat student saya. Lepas budak-budak dah dapat dia punya ahli kumpulan, dia dah dapat dia punya link, saya akan minta pelajar untuk klik dulu dia punya link kumpulan, kemudian baru left main group. Saya galakkan lah, kalau macam saya biasa nak anak murid saya tinggalkan left main group sebab nanti dia akan jadi redundant. Jadi bising. Jadi saya akan minta dia left dulu main group. So lepas habis dia perbincangan, nanti saya akan share balik main group ataupun main room di dalam group masing-masing di dalam chat. So pelajar akan masuk balik lah. Jadi selesai kita di main room ni, kita kecilkan balik. Jadi kat sini kita klik kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 dan juga kumpulan yang keempat.
Okey, kat sini sepatutnya kita join lah kan. Kita join dulu. Kita join. Samalah kumpulan kedua pun kita join. Kumpulan ketiga, keempat kita join. Okey, macam mana cikgu nak sampaikan maklumat cikgu? Masa ni kita akan aktif dengan kumpulan-kumpulan. Main room kita ni kita akan tinggalkan sebentar. Jadi kita akan banyak contohnya ada benda arahan yang saya nak. Okey, sekarang diminta pelajar-pelajar semua untuk tengok saya punya whiteboard. Contohnya macam itulah. Ataupun arahan ataupun saya nak tegur apa-apa, saya akan buka mic. Kita buka mic pada semua grup, di mana bila kita buka mic pada semua grup, jadi semua grup akan mendapat arahan yang sama. Okey, contohnya kalau saya nak tegur ataupun nak komen kumpulan 1 saja, saya akan buka mic di kumpulan 1, kumpulan 2, 3, 4, saya akan tutup mic saya. Okey, pelajar-pelajar dia tak akan dengar perbincangan daripada kumpulan-kumpulan lain. Dia hanya dengar daripada dia punya aktiviti di dalam kumpulan dia saja. Okey, contohnya jikalah cikgu dibuat pemantauan PDPR kan. Okey, macam saya ni baru-baru hari tu saya gunakan breakout room. Jadi dekat main room saya ni, saya sharekan sebabnya saya sharekan salah satu ahli kumpulan saya lah. Saya tekan kumpulan 1. Saya klik kumpulan 1 dan saya share. Okey, jadi di sini walaupun walaupun pemantau dia tak masuk dalam grup tu, tapi dia boleh tengok salah satu aktiviti yang dilakukan dalam kumpulan tersebut. Kalau saya rasa saya nak pilih kumpulan kedua, saya share lah pula kumpulan kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi ada juga sebab saya punya pemantau ada beberapa orang, jadi ada juga yang masuk ke dalam kumpulan-kumpulan melalui link yang saya bagi. Okey, stop presenting. Dia boleh pilih, jadi dia akan tengok juga walaupun kita sedang dipantau, dia tak boleh nak masuk dalam kita punya room, tapi kita masih boleh share. So dia boleh nilai, boleh dengar budak-budak tengah explain, dan budak-budak tak tahu pun yang kita share dia punya screen. Okey, dan okey, ini kalau ada 5 room lah. Macam mana kebaikan dari segi breakout room ni? Okey, saya keluar balik. Macam mana kalau kita nak buat kelas lepas ni, contohnya esok ataupun lusa. Lusa saya nak buat kelas tapi saya tak nak buat aktiviti berkumpulan. Cikgu boleh gunakan breakout room ni juga, gunakan link yang sama. Maksudnya link yang sama ni kita akan guna sampai bila-bila. Tapi dekat mana kita nak pilih, kita tak nak buka group kan. Jadi kita klik pada meet. Kita boleh pilih dekat breakout ni. Tekan je 1. Okey, tekan 1 tapi okey, tengok dulu. Dia akan keluar main room. Ni kumpulan 1. Dia akan keluarkan juga. Okey, main room. Okey, ni akan keluar kumpulan 1. Saya akan pangkah kumpulan 1 ni dan saya hanya akan mengajar atau beraktiviti dalam main room sahaja. Okey, saya rasa setakat itu saya punya perkongsian. Saya harap semoga dengan penggunaan breakout room ni akan lebih menambah minat pelajar untuk join kita punya kelas Google Meet, insya-Allah, dan semoga perkongsian saya ni bermanfaat untuk semua. Okey. Assalamualaikum. Yang pink tu dekat tu, kertas menu kan. Ni. Ni. Ya. Buat apa tahu ada. Hello. Jangan jatuh dekat ni. Ingat yang mungkin cakap semalam. File. Itu data ni, elektronik.